Berita Al-Hijrah 29 Zulkaidah 21 Julai. Pak Cik bawah umur rosakkan anak buah. Juga breathalyzer lebih sesuai untuk kesan pemandu mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Harapkan pegar makan padi. Seorang pelajar tingkatan 4 dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bacok atas 2 pertuduhan melakukan hubungan seks tanpa kerelaan dengan 2 orang anak saudaranya berusia 4 dan 7 tahun awal tahun lepas. Tertuduh yang berasal dari Pasir Putih mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan hubungan seks dengan anak saudaranya berusia 7 tahun dengan memasukkan jari ke dalam kemaluan tanpa kebenarannya. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan kesalahan sama terhadap anak saudaranya berusia 4 tahun. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Kampung Jeram B, Pasir Putih kira-kira pukul 1 petang antara bulan Januari hingga 23 Jun lalu. Pertuduhan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 377(CA Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 30 tahun serta sebatan. Kes akan disebut semula 27 Ogos depan. Bermula Jumaat depan, semua rakyat Malaysia termasuk warga asing yang dibenarkan masuk ke negara ini wajib menjalani kuarantin di pusat kuarantin yang ditetapkan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perintah itu susulan terdapat segelintir individu yang melanggar prosedur operasi standard SOP kuarantin di rumah yang dikuatkuasakan sebelum ini. Kerajaan juga masih mendapati terdapat individu yang melanggar SOP dan peraturan kuarantin wajib di rumah, dan sikap degil mereka ini mengundang risiko penularan jangkitan. Kerajaan memandang serius insiden ketidakpatuhan SOP home quarantine ataupun kuarantin di rumah ini yang telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 kepada ahli keluarga dan masyarakat. Tambahnya, kos kuarantin tersebut perlu ditanggung individu yang terlibat sama ada di institut latihan awam atau hotel terpilih di seluruh negara berdasarkan kos yang dipersetujui sebelum ini. Selain itu, pewartaan pusat kuarantin akan dijalankan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sementara itu, hanya warga asing yang dibenarkan masuk ke negara ini diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 3 hari sebelum tarikh penerbangan. Satu kluster baru COVID-19 dikesan iaitu kluster Sentosa melibatkan sebuah hospital di Kuching, Sarawak. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kes pertama kluster ini membabitkan seorang petugas kesihatan yang mengalami gejala masalah saluran pernafasan dan dikesan positif pada 19 Julai. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan sebuah kluster baru yang melibatkan sebuah hospital di Kuching, Sarawak, iaitu kes pertama kluster ini ialah kes 8773, merupakan seorang petugas kesihatan yang telah mengalami gejala saluran pernafasan pada 13 Julai 2020 dan dikesan positif COVID-19 pada 19 Julai 2020. Iaitu kluster ini ialah kluster Sentosa. Tambahnya, 5 daripada 61 individu kontak rapat yang disaring didapati positif dan selebihnya adalah negatif. Susulan itu, kesemua kes berkenaan sedang dirawat di Hospital Umum Sarawak dan punca jangkitan kluster masih dalam siasatan. Sementara itu, 15 kes baru dicatatkan hari ini menjadikan keseluruhan kes positif sebanyak 8,815. Terdapat 7 kes pulih dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes pulih ialah 8,562. Tiada kematian berkaitan COVID-19 dan jumlah kes kematian kekal pada 123 kes.
Baik, pihak berkuasa disaran menggunakan alat breathalyzer atau alat pengesan alkohol berteknologi tinggi berbanding alat pengesan sedia ada ketika melakukan pemeriksaan terhadap pemandu mabuk. Menurut penganalisis jenayah Kamal Effendi Hashim, alat itu juga dapat mempertingkatkan tahap keselamatan petugas Barisan Hadapan. Jadi wartawan Khadijah Faisal ada laporannya. Breathalyzer terbaru yang diperkenalkan itu katanya perlu dipertimbangkan oleh kerajaan kerana memiliki ciri-ciri yang lebih canggih. Contoh, kita menggunakan larutan alkohol sekarang, konsentrasi, ini adalah alkohol. Jadi, apa dia buat sekarang ialah dengan menekan butang dan pengesanan dibuat. Okay. Dalam beberapa saat saja, pengesanan telah dapat dibuat dan menunjukkan hasilnya 0.78. Paras kita adalah 0.80 sekarang, yang akan diturunkan pada 0.5. Jika telah kau kuasa 0.5, ini bermakna seseorang itu mabuk semasa memandu. Breathalyzer juga mempunyai pelbagai fungsi, mudah dibawa dan selamat digunakan oleh pihak berkuasa yang bertugas. Selain itu katanya, alat berkenaan berupaya menyimpan 500 data pemandu yang boleh dijadikan bahan bukti di mahkamah. Penggunaan satu alat bagi pihak peringkat kerajaan ianya perlu bertahan untuk dibawa ke mahkamah. Teknologi memungkinkan segalanya. Data disimpan dalamnya. Ada 500 data yang boleh simpan, boleh dimuat turun untuk diguna pakai. Jadi kita ada sesuatu yang boleh menjamin, menjaga keselamatan petugas-petugas kita. Ini penting. Kalau tak, petugas-petugas ni sentiasa berdepan risiko. Kita pun tahu dia kena langgar. Ada yang tiba-tiba jadi sasaran. Belum contohnya lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang boleh dibuat bagi melindungi keselamatan mereka, saya fikir kerajaan perlu mempertimbangkannya. Tambah Kamal Effendi, alat ini juga dapat mengesan kehadiran alkohol dengan jarak selamat selain tidak perlu menghembus nafas mahupun perlu meletakkan alat berkenaan di atas permukaan kulit pemandu. Contohnya apa yang saya pegang ni sekarang, apa dia buat? Dia boleh kesan tanpa dekat. Kita kena ingat, bila kita nak satu alat tu, bukan sahaja untuk keselamatan orang yang digunakan, kita minta dia hembus. Penguasa duduk dekat. Kalau dia tarik, apa jadi? Kan? Jadi, ini dalam jarak yang selamat, dia boleh membuat ujian. Misalnya, dia hanya tekan, kan, kesan daripada sini. Jadi, di sini meter menunjukkan kosong. Jadi, tak ada, kan, sensor ni tidak detect, tidak dapat mengesan kehadiran alkohol. Kos breathalyzer juga berpatutan berbanding alat yang digunakan pihak berkuasa sebelum ini, iaitu sekitar RM2,000. Menurutnya lagi, selain usaha kerajaan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 333 Seksyen 41 hingga 45 yang melibatkan hukuman dan had kandungan alkohol, sudah tiba masa kerajaan perlu menyeimbangkan inisiatif berkenaan. Melalui sistem dan pengangkutan alat berteknologi tinggi itu, tekannya ia bukan sahaja dapat membantras krisis kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk, malah melindungi petugas barisan hadapan daripada serangan pemandu mabuk dan jangkitan wabak COVID-19. Beginilah bacaan dan jarak ketika menggunakan breathalyzer. Bukan sahaja dapat menjaga jarak sosial sepanjang tempoh COVID-19, tetapi juga dapat menjaga keselamatan petugas barisan hadapan. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor mencatatkan jumlah penahanan suspek dadah tertinggi dalam serbuan Ops Sarang Khas yang dilancarkan di seluruh negara sejak Ahad. Serbuan dilakukan bermula 3 pagi hingga 6 petang di 13 lokasi penagihan dadah di semua daerah di negeri itu. Ketua Polis Johor Datuk Ayuhan Maidin Piche berkata 341 anggota penguatkuasa menyertai operasi bersepadu berkenaan. Dalam operasi tersebut, 448 suspek ditahan atas pelbagai kesalahan membabitkan 31 pengedar dadah, 42 memiliki dadah dan 331 penagih berusia antara 18 hingga 60 tahun. Dan sekiranya kesalahan ini berulang lagi, kesalahan suspek ditangkap lagi tuan-tuan, untuk kesalahan berulang tuan-tuan, boleh dipenjara tidak kurang daripada 7 tahun dan tidak lebih daripada 13 tahun tuan-tuan. Dan dikenakan hukuman sebat, tidak kurang daripada 3 sebatan
dan tidak lebih daripada 6 sebatangan. Sebab itu penumpuan khusus kita sekarang tuan-tuan adalah tangkapan di bawah 39C. Kita nak membersihkan negeri Johor ni tuan-tuan daripada penagih-penagih dadah tegar untuk keluarkan dia orang dari sistem kita. Polis turut merampas heroin 388.13 gram, syabu sebanyak 103.36 gram, ganja 1.12 gram, 4 liter air ketum dan pil Eramin 5 6 biji. Rampasan dianggarkan bernilai RM20,989. Sejak 1 Januari hingga 19 Julai, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor berjaya menangkap 10,682 orang atas pelbagai kesalahan dadah dengan nilai rampasan RM21.49 juta. Seorang pegawai Perkhidmatan Pendidikan Daerah dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban mengaku tidak bersalah atas tuduhan menerima rasuah RM6,000 daripada seorang ahli perniagaan pada 2016. Mengikut kertas pertuduhan, Faridah yang bertugas di Institut Perguruan Kampus Raja Melewas Seremban menerima RM6,000 daripada ahli perniagaan Zainal Abidin. Tertuduh ketika itu bertugas sebagai penyelaras program transformasi minda, manakala Zainal adalah pembekal makanan untuk program berkenaan. Kesalahan itu dilakukan di sebuah restoran di Seremban pada 6 April 2016, lebih kurang jam 7.15 malam. Faridah didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 24 Ogos. Sebentar lagi, rider makanan dilindungi Perkeso. Masih bersama berita Al-Hijrah, penconteng mural potret beberapa pemimpin negara di Taman Cahaya Shah Alam akan dikenakan tindakan tegas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata Polis Diraja Malaysia PDRM kini sedang membuat siasatan terperinci dari pelbagai sudut bagi memberkas pelaku berkenaan. Polis sedang buat investigation untuk isu ini. Ada beberapa angle yang akan kita lihat, siapa yang melakukannya dan orang jenis macam mana yang melakukannya. Jadi sehingga kita dah dapat keputusannya, barulah kita umumkan. Kalau orang biasa yang buat conteng-conteng ini, dia merupakan sesuatu yang melakukan kesalahan. Kerana vandalism dalam negara kita bukan hanya conteng gambar orang-orang tertentu, dia menconteng apa-apa sekalipun adalah merupakan satu vandalism. Jadi kita akan ambil tindakan mengikut penyesuaian. Semalam, mural yang memaparkan potret Yang di-Pertuan Agong telah diconteng dengan cat merah di Taman Cahaya Alam, Seksyen U12 Shah Alam. Selain itu, potret Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dan Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Barat Datuk Seri Abdul Hadi Awang turut diconteng. Datuk Seri Hamzah berkata demikian selepas mempengerusikan Mesyuarat Jawatan Kuasa Bertindak Penguatkuasaan Undang-Undang JPU yang turut dihadiri beberapa wakil kementerian di Parlimen pagi tadi. Tempoh lanjutan moratorium bayaran balik pinjaman yang diputuskan selama 6 bulan akan berakhir September ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata beberapa langkah sedang diteliti bersama institusi perbankan untuk merangka inisiatif atau bantuan fiskal secara lebih bersasar. Membayar semula pinjaman. Jadi langkah seterusnya setelah berbincang, masih lagi berbincang dengan bank-bank tempatan ialah untuk membuat pertolongan secara lebih bersasar. Ya. Satu contoh atau ialah memanjangkan tempoh bayaran sekaligus mengurangkan ansuran bulanan. Satu lagi contoh ialah mengubah terma dan syarat serta mengurangkan kadar faedah, memberi pelepasan juga lain sehingga peminjam stabil. Tambah beliau lagi, pihaknya juga menggalakkan peminjam untuk bertemu dengan bank tempatan atau agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK bagi mendapatkan khidmat nasihat berhubung penstrukturan semula skim peminjam kecil sebelum tempoh lanjutan moratorium berakhir. Tengku Zafrul menjawab soalan tambahan Datuk Seri Ahmad Maslan
Ahli Parlimen Pontian di Dewan Rakyat pagi tadi. Mereka yang hilang pekerjaan ataupun juga pada sektor Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib akan terus menjadi penyumbang besar kepada golongan sasar yang memerlukan selepas moratorium berakhir. Lebih-lebih lagi, institusi berkenaan tidak terjejas. Ekoran pandemik COVID-19 malah mencatat peningkatan keseluruhan kutipan zakat sebanyak 9% berbanding 2019. Dari Januari hingga Jun 2020, PPZ Mawib berjaya mengutip 350 juta dan RM11 berbanding 2019 328,291,000 ringgit. Iaitu dasar polisi kerajaan dan juga perbincangan dengan bank-bank. Tapi kami sentiasa melihat dari sudut agama dan kami harap kita boleh dapat sejumlah besar daripada zakat-zakat dan kita juga akan jadi penyumbang yang besar kepada isu-isu yang terkait dengan fakir, miskin dan mereka yang memerlukan, insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Zakat Korporat dan penyerahan sijil zakat di Putrajaya. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib Ahmad Syukri Yusof berkata pihaknya akan terus berusaha mengekalkan momentum melalui kaedah pemasaran dan dakwah zakat. Selain mengalu-alukan syarikat yang belum melaksanakan rukun Islam keempat itu untuk mengeluarkan zakat tahun ini agar dapat membantu lebih ramai golongan memerlukan sepanjang pandemik COVID-19. Jadi kami sedang berusaha keras supaya kami dapat kekalkan momentum ini dengan usaha kami, marketing dan juga dakwah zakat yang berterusan dan juga kami nak ajak syarikat-syarikat yang belum lagi melaksanakan bayaran zakat untuk melaksanakan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah ini. Dalam pada itu katanya PPZ Mawib turut merekodkan peningkatan sebanyak 8% bagi zakat perniagaan iaitu RM51,023.19 dalam tempoh Januari hingga Jun 2020. Pada Selasa, 11 syarikat menerima sijil pembayaran zakat perniagaan dengan jumlah keseluruhan hampir 13 juta ringgit. Lembaga Zakat Selangor LZS menyediakan sistem e-dialysis LZS bagi memudahkan pengurusan pesakit asnaf yang mendapat rawatan di panel pusat dialisis yang berdaftar dengannya secara dalam talian. Ketua Pegawai Eksekutifnya Saiful Yazan Mat Yusof berkata ini merupakan antara inisiatif digitalisasi yang dibangunkan bertujuan menambah baik proses operasi LZS. Dan hari ini adalah sistem untuk agihan kita. Salah satu sistem digitalisasi cashless kita untuk tahun 2021 yang kita insya-Allah akan ready 100% pada tahun 2022. Sistem ini diperkenalkan bagi menggantikan kaedah manual yang dipraktikkan dalam proses tuntutan bayaran rawatan pesakit dari 14 hari bekerja kepada 1 hari sahaja. Melalui penggunaan sistem tersebut, dokumen berkaitan pembayaran rawatan, dialisis dan pengurusan rekod pesakit asnaf dapat diakses dalam satu platform elektronik dengan lebih mudah dan pantas. Di samping menjimatkan masa, ia membantu memudahkan dan mempercepatkan proses kerja dalaman sekaligus dapat meningkatkan produktiviti dan efisiensi penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan LZS, terutama asnaf dalam persekitaran Norma Baharu. Kerana ubat nyamuk, sebuah rumah yang didiami satu keluarga asnaf di Taman Batu Muda musnah terbakar Ahad minggu lalu. Kejadian menyebabkan mereka tinggal sehelai sepinggang dan hasil maklumat pantas yang disalurkan melalui aplikasi Mobile Jejak Asnaf atau MOJA. Bantuan kilat Baitul Mal disalurkan kepada keluarga mangsa dalam tempoh seminggu. Pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Datuk Seri Said Hussein Al-Habsyi berkata, kebakaran tersebut juga turut memusnahkan barangan persediaan untuk anak-anak mangsa memasuki Mahat Tahfiz, bantuan kecemasan RM2,000, barangan makanan kering dan kit musibah berupa pakaian diberikan kepada keluarga mangsa. Datuk Seri Said Hussein menjelaskan, aplikasi MOJA itu masih kurang diketahui umum
dan berharap orang ramai dapat menggunakan saluran tersebut bagi membantu mereka yang memerlukan. Baru launch sebulan dulu. Jadi ini ada sikit saya nampak tak trickle down lah kepada penduduk-penduduk di wilayah Persatuan ini dari segi ini. Tapi insya-Allah saya akan ajudan, saya akan manggil pengarah jawi dan juga kepada karya masjid. Kita akan elankan, beritahu kepada circular letter kepada semua pengurusi-pengurusi masjid dan surau Jumaat di wilayah Persatuan tentang adanya moja ini. Beliau ditemui pada majlis penyampaian bantuan di Taman Batu Muda. Biro Kebajikan Bersatu Bahagian Batu dan Mawib kini berusaha berbincang dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mencari rumah untuk keluarga mangsa. So kalau dapat rumah PPR tu, alhamdulillah lah, itu yang terbaik kot. Cik ada berapa anak? Saya ada 4. Tak anak semua sekolah? Tak, yang 2, yang seorang tu je sekolah. Dia belajar di Tafiz dekat Perak. Saya sepatutnya hantar dia balik lah hujung bulan ni. So dia pun semua barang dia habis. So sebab dia kena buat swab untuk COVID sebelum balik ke Tafiz dia. So saya ni lah tunggu masa untuk buat tu. Pada Jun lalu, Mawib memperkenalkan satu aplikasi bagi memudahkan pengesanan dan pelaporan asnaf yang dikenali sebagai aplikasi mobile jejak asnaf atau secara ringkasnya Moja. Moja merupakan aplikasi mudah alih bagi memudahkan orang awam melaporkan asnaf yang memerlukan bantuan kepada skuad jejak asnaf Baitul Mal Mawib pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pekerja penyediaan perkhidmatan antaranya Foodpanda dan GrabFood menarik nafas lega apabila mereka dilindungi Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso. 70% kos caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS disumbang oleh kerajaan manakala bakinya dibayar platform perkhidmatan mereka. Menurut Pengarah Perkeso Terengganu Faria Cik Husin, inisiatif itu adalah dari program Dana Padanan Caruman Ekonomi Gig Platform Penjana Gig yang diumumkan kerajaan 5 Jun lalu. Mereka akan dicarum Pelan 2 SKSPS bernilai RM232.80 setahun dan layak mendapat 8 jenis faedah, antaranya perubatan, hilang upaya kekal dan sementara serta pengurusan mayat. Kita melihat ada sambutan yang sangat baik daripada penyedia perkhidmatan Foodpanda di mana mereka bersedia untuk bekerjasama dengan Perkeso bagi memastikan pekerja-pekerja gig ini sendiri dapat dicarum di bawah Perkeso lah. Di mana sumbangan mereka hanyalah 30% sahaja daripada plan yang telah ditetapkan lah. Tambah Fariha, pihaknya mensasarkan 150 rider berdaftar dengan SKSPS pada Selasa dan akan diperluaskan ke semua rider di seluruh Terengganu dalam tempoh terdekat. Sementara itu, bagi pekerja Foodpanda, mereka bersyukur dengan inisiatif tersebut. Kita nak minta, tapi benda ni banyak dah berlaku dalam Malaysia. Rider-rider Foodpanda ni kena langgar, kena gilih benda ni. Tak ada benda-benda untuk keling. Jadi dengan adanya Perkeso ni, harap-harap adalah kebaikan untuk rider-rider semua ni. Dengan ada caruman Perkeso ni, lagi saya rasa selamat untuk bekerja. Walaupun kena ada musibah, nanti ada yang akan tolong kita lah, supaya kita, biasa kalau ni kita seorang-seorang je sebab kita kerja seorang-seorang. So kalau ada Perkeso, so kita akan rasa lagi baik lah. Yes, dilindungi, yes. Tambah mereka, pengantar makanan sering terdedah risiko kemalangan di jalan raya kerana mereka bekerja hampir sepanjang masa ke pelbagai lokasi dengan cepat. Faedah caruman SKSPS ini bukan sahaja dapat dinikmati penghantar makanan yang mengalami kecelakaan, malah meringankan beban keluarga jika mereka ditimpa musibah. Selepas ini, 1,000 jemaah bertuah tahun ini. Bertemu kembali, jemaah haji musim ini dikurangkan kepada 1,000 orang sahaja berbanding 2.5 juta jemaah sebelum ini. Daripada 1,000, 70% daripadanya adalah rakyat asing manakala bakinya adalah warga tempatan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi berkata jemaah hanya akan membabitkan petugas kesihatan dan anggota pasukan keselamatan yang sudah sembuh daripada virus berkenaan. Tahun ini jemaah perlu mengikuti protokol kebersihan yang ketat dan hanya mereka yang berusia 65 tahun ke bawah dan tidak mempunyai penyakit kronik
dibenarkan melaksanakan ibadat itu. Jemaah juga perlu menjalani ujian pemeriksaan sebelum tiba di Mekah dan perlu menjalani kuarantin di rumah selepas menunaikan haji. Bulan lalu, Arab Saudi mengumumkan haji tahun ini membabitkan jumlah jemaah yang amat terhad sebagai usaha mengekang penularan COVID-19. Di Korea Selatan, sebuah pulau di wilayah Jeonnam berwarna ungu. Bangunan, jambatan, kincir angin dan jalan antara yang dicat dengan warna ungu. Keindahan tarikan pelancongan ini mula menjadi perhatian pelancong tempatan yang berkunjung selepas beberapa gambar yang memaparkan keunikan Pulau Ungu ini mula dibuat naik di media sosial. Tidak pasti siapa yang bertanggungjawab mencetuskan idea untuk menukar dua kawasan daratan yang dihubungkan dengan jambatan ini sebagai Pulau Ungu. Namun pihak berkuasa sudah merancang untuk menanam 40,000 tumbuhan lavender dan pokok empress yang menghasilkan daun berwarna ungu di seluruh pulau ini. Tarikan utama pulau ini terletak pada keindahan Jambatan Cheonsa. Struktur yang dicat dengan warna ungu ini menghubungkan Pulau Banwol dan Pulau Park Ji. Ia menjadi tumpuan pengunjung terutama pada malam. Sertailah misi ibadah kurban merentas benua anjuran Persatuan Perniagaan Islam Antarabangsa. Dengan kerjasama melalui ibadah korban ini akan membuka lebih banyak peluang usaha sama di antara kita di masa-masa akan datang. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menonton siaran langsung 60 minit bersama Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Nancy Shukri, jam 9 malam ini. Baik, sekian dulu. Saya Adi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.